Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertamu di secara maya di page PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, dan insya-Allah kita akan memasuki siri bacaan kitab kita yang baru yang kita cadangkan sebelum daripada ini, iaitulah cabang-cabang keimanan, atau yang lebih detail 77 cabang keimanan, ringkasan kepada kitab daripada Al-Imam Al-Baihaqi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qazwini. Namun sebelum daripada kita berbicara tentang kitab tersebut, hari ini sebagai satu mukaddimah sebelum kita memasuki kitab tersebut, kita nak baca satu artikel dulu. Artikel yang berkaitan dengan iman. Dan secara lebih spesifik, iaitulah artikel tentang fenomena kepada lemahnya iman. Fenomena kepada lemahnya iman. Kalau fenomena lemahnya iman, tentang pertama tentang fenomena yang berlaku, yang kedua apa sebab iman tu boleh menjadi lemah, dan yang ketiga macam mana kita nak merawat iman yang lemah tersebut. Mudah-mudahan kita beroleh faedah daripada bacaan kita pada pagi ini. Artikel ni agak panjang, tapi kita cuba untuk berbicara atau berbincang tentangnya sebelum daripada kita masuk kepada kitab 77 cabang iman. Baik. Pertama, kalau kita lihat di sini, okey. Fenomena lemahnya iman telah menjadi sesuatu yang menyebar dan merata di tengah kaum muslimin. Sebahagian mereka mengeluh kerasnya hati mereka dengan mengatakan, "Aku rasa hatiku keras. Aku tidak dapat merasakan nikmatnya ibadah," dia kata. "Aku merasa imanku berada di titik nadir." Nadir ni titik yang paling pelik lah, asing rasa. "Aku tidak dapat merasakan pengaruh bacaan Al-Quran." Dan dia juga kata, "Aku mudah terjerumus ke dalam maksiat." Di saat kita rasa macam tu, sebenarnya itu adalah pengaruh daripada iman yang lemah. Okay? Penyakit lemah iman merupakan dasar dari segala kemaksiatan, segala aib dan juga bencana. Tapi macam mana iman tu boleh turun, boleh naik? Itu adalah kerana hati ni adalah sesuatu yang sensitif dan berubah. Dinamakan hati dengan qalbu dalam bahasa Arab kerana sifat dia cepatnya berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innamal qalbu min taqallubihi, innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha ar-rih dhahran li batnin." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dinamakan dia al-qalb, yakni hati, kerana taqallubihi, sifatnya berubah-ubah. Perumpamaan hati adalah seperti bulu yang tersangkut di pangkal pohon, kemudian angin menelungkupkan bahagian atas menjadi bawahnya.
Okey, jadi hak atas jadi bawah, bawah jadi atas bila ditiup angin. Okey. Ini sifat hati yang cepat berbolak-balik. Malah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membolak-balikkan hati dan merubahnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya qalbu, yakni hati anak Adam, seluruhnya berada di antara jari jemari Allah yang Maha Pengasih, seperti satu hati. Yuqallibuha kaifa yasha, atau yusarrifuhu kaifa yasha. Allah dia membolak-balikkan hati itu sebagaimana yang dia kehendaki. Kerana itu Nabi SAW sering berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan qalbu, yakni hati, palingkanlah qalbu kami kepada ketaatan kepadamu. Jadi ringkasnya, seorang mukmin hatinya harus sensitif, menyedari penyakit yang menyusup dan faktor penyebabnya untuk segera mengubatinya sebelum menjangkit dan membinasakannya. Perkaranya besar dan serius. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita mengenai hati yang keras, terkunci, sakit, buta, terbalik, ternoda dan dicap. Cap ni maknanya terkunci, tercop. Maksudnya khatamallah ala qulubihim. Okey. Tulisan ini merupakan upaya atau usaha mengenal fenomena penyakit lemahnya iman, faktor penyebab dan rawatannya. Kata penulis dia, saya meminta kepada Allah semoga menjadikan amal ini bermanfaat bagi saya dan saudara-saudaraku kaum muslimin, membalas sesiapa saja yang berandil, yang berusaha dalam penerbitannya dengan ganjaran yang setimpal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi pertama sekali setelah mukaddimah tu, apa yang dimaksudkan fenomena atau tanda-tanda lemahnya iman. Kadang-kadang kita tak sedar, checklist kita ni macam mana ya Ustaz? Saya nak tahu iman saya ni kuat ke tak kuat? Saya nak tahu iman saya ni lemah ke tidak? Macam mana? Sesungguhnya penyakit lemah iman memiliki gejala dan tanda. Simptom dipanggil. Bahasa lah ni simptom. Kalau kena COVID, ada simptom ke tak ada simptom. Jadi penyakit lemahnya iman ada simptom-simptom dia yang kita boleh tengok. Pertama, terjerumus ke dalam kemaksiatan dan melakukan perbuatan haram. Sebahagian orang memang dia suka melakukan maksiat. Sebahagian lagi hanya melakukan maksiat tertentu sahaja. Keseringan melakukan maksiat akan merubahnya menjadi gaya hidup. Lama-lama asyik je buat maksiat, bertukar jadi gaya hidup. Sehingga hilang pandangan buruk maksiat dari hatinya secara bertahap, yang pada akhirnya sanggup menampakkan kemaksiatan itu. Sampai mula-mula takut-takut buat maksiat tertentu je, lama-lama dia terbiasa dengan maksiat, sehingga akhirnya dia berani menampakkan maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad faqad satarahu Allah fayaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshifu satrallahi anhu. Rawahul Bukhari. Setiap umatku diampuni dosa-dosanya kecuali yang melakukannya secara terang-terangan. Di antara bentuk terang-terangan ialah
seorang melakukan maksiat di malam hari, pada paginya Allah menutupi dosanya. Namun dia berkata, wahai fulan, tadi malam aku melakukan begini dan begitu. Padahal dia telah bermalam dengan dosa yang tertutupi. Namun pada paginya, dia sendiri yang menyingkap apa yang Allah tutup itu. Jadi orang ni, dia sampai ke satu tahap bangga buat maksiat. Itu antara penyakit lemahnya iman. Bangga buat maksiat ni ada dua ni. Hak Nabi sebut ni adalah contoh yang mana berat dah. Ada lagi yang lebih berat daripada tu. Macam mana? Nabi sebut semua umat dia diampunkan dosa bila buat maksiat. Kecuali orang yang terang-terang buat dosa. Terang-terang buat dosa. Lalu Nabi sebut contoh terang-terangan buat dosa tu macam mana? Yang paling rendah. Orang tu dia tak buat dosa terang-terangan, dia buat dosa waktu malam. Orang tak nampak. Pagi besoknya, orang tak tahu pun dia buat dosa semalam. Cuma dia pergi membuka aib dia sendiri. Dia kata semalam, kamu tahu tak? Aku ada mikir begini dan begini. Maknanya dia tak buat di depan orang, cuma dia berbangga dengan dosa dia di depan orang, ataupun dia membuka rahsia depan orang. Ini termasuk terang-terangan melakukan dosa. Apatah lagi kalau dia memang buat dosa depan orang. Terang-terangan mendedahkan aurat dia, terang-terangan merompak, terang-terangan berjudi, terang-terangan buat semua benda lah yang dimurkai oleh Allah. Yang ni berat. Jadi itu termasuk daripada tanda lemahnya iman. Bila suka buat maksiat tu tanda lemahnya iman. Tanda yang kedua, simptom yang kedua, merasakan kalbu yang kaku dan keras. Sampai-sampai merasakan hatinya telah berubah menjadi batu keras yang tidak dapat menyerap dan tidak terpengaruh oleh apa pun. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Okey? Sesungguhnya setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Pemilik hati yang kaku tidak terpengaruh oleh nasihat-nasihat kematian. Tengok orang bagi, tengok orang mati tak terpengaruh. Atau melihat orang mati dan jenazahnya, dia tak rasa apa. Bahkan meskipun dia termasuk yang mengusung jenazah dan mengguruk kubur dengan tanah, mengambus. Dia pergi kubur usung jenazah, tapi hati dia berasa okey, happy. Duk isap rokok lagi, sambil-sambil duk gelak ketawa. Ketahuilah, itu tanda hatinya mati. Langkahnya di antara perkuburan, seolah hanya di antara bebatuan. Maknanya dia pijak tanah kubur, dia rasa dia macam pijak tanah batu biasa je. Itu tanda hatinya lemah, imannya lemah. Yang ketiga, simptom iman dia lemah. Tidak dapat sempurna dalam melakukan ibadah. Fikirannya selalu melayang-layang saat melaksanakan salat. La ilaha illallah. Membaca Quran. Okey. Membaca doa maupun ibadat lain. Tengah-tengah baca doa, tengah-tengah semayang, tak boleh nak konsentrate. Sebenarnya bukan masalah akal dia. Bukan masalah pemikiran dia, bukan masalah stres ke apa tak. Dia sebenarnya masalah iman. Iman dia lemah sehingga menyebabkan dia tidak dapat melakukan ibadat secara sempurna. Tidak dapat mentadaburi dan merenungi makna-makna zikir. Membacanya sambil lalu dengan cara yang menjemukan jika telah dihafalnya. Sekalipun telah membiasakan diri berdoa dengan doa-doa tertentu, pada waktu yang telah ditentukan oleh sunnah, tetap saja dia tidak dapat khusyuk memahami makna-makna doa tersebut. Allahu Akbar. Sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmizi, la yaqbalu du'a
min qalbin la yuqbalu du'aun min qalbin ghafil. Tidak diterima doa dari hati yang lalai lagi lengah. Jadi bila dia berdoa pun, doa dia tak berapa betul, tak berapa semangat, semayang pun tak berapa khusyuk. Masalah dah tu. Kita kena cek, aku tu lemah dah tu iman tu. Mungkinlah ada sebab-sebab, nanti kita akan bincang nanti. Yang keempat, malas melakukan ketaatan dan ibadah serta cenderung melalaikan. Makin lama makin malah aja. Jika pun melaksanakan hanyalah sekadar aktiviti kosong tanpa roh, Allah Azza wa Jalla mendeskripsikan orang-orang munafik dengan firman-Nya, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka ini apabila berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Termasuk juga ketidakpedulian akan luputnya musim-musim kebaikan serta waktu-waktu ibadah. Dia tak peduli. Contoh kita katakan hari solat berjamaah, dia tak peduli. Tak apalah, orang habis solat apa, orang tak habis solat. Dia kira kadang-kadang habis waktu pun dia tak berasa. Ini menunjukkan akan tidak adanya perhatian mendapatkan pahala. Mengakhirkan ibadat haji padahal mampu, enggan berjihad padahal dalam keadaan lapang, dan meninggalkan salat berjamaah sehingga berhujung pada meninggalkan salat Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis saffil awwal hatta yukhlifuhumullahu fi nar. Masih saja satu kaum meninggalkan saf pertama sehingga Allah mengakhirkan mereka ke neraka. Hatta yukhallifahumullah finnar. Senantiasalah satu kaum mengakhirkan saf yang pertama sehingga Allah akan mengakhirkan mereka ke neraka. Allahu Akbar. Si penderita tidak sedar akan teguran hatinya sewaktu tertidur saat masuk waktu salat wajib. Demikian pula ketika terluput melakukan salat sunat rawatib atau meninggalkan wirid dari wirid-wiridnya, dia tidak berhasrat untuk mengganti apapun yang telah terluput itu. Demikianlah dia biasa terjadi atau dia menjadi terbiasa melalaikan segala yang dianggapnya sunnah atau wajib kifayah, atau bahkan sama sekali tidak menghadiri salat Id. Tidak salat gerhana, babak salat sunat dia tinggal belakang. Bab salat sunat, hak wajib dia mula menjauhi. Dia rasa dia jauh dari Allah. Itu tanda kita ni iman kita lemah. Sedang orang yang beriman, firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam melakukan perbuatan baik. Dan mereka berdoa kepada kami, yakni Allah, dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. So ada 3. Apa dia? 3 dah ni kita ambil, itulah rasa malas dalam ibadat. Rasa lalai dan terbiasa dengan kelalaian. Rasa yang ketiga, yang keempat dah ni, yang kelima. Pertama apa dia? Pertama kita tengok flashback balik sekali lagi. Pertama, dia selalu buat maksiat. Kedua, dia berasa hati dia keras. Ketiga, rasa ibadat tak sempurna. Yang keempat, rasa malas buat ketaatan dan ibadat dan cenderung melalaikan. Yang kelima, tidak lapang dada, hilang selera, terperangkap dalam ego, bahkan seolah ada beban berat yang menghimpit. Makna tidak lapang dada ni adalah stres lah. Dia rasa stres, terperangkap dalam situasi dia, emosi dia, dia rasa macam tak tenang.
Akibatnya menjadi cepat emosi atau berkeluh kesah hanya kerana urusan sepele. Sepele ni urusan yang remeh. Betul. Urusan yang remeh. Merasa tertekan dengan tingkah orang di sekitarnya dan menjadi tidak toleransi, tidak bertolak ansur. Nabi SAW dalam sabdanya menyebut al-iman as-sabr was-samahah. Iman itu kesabaran dan toleransi. Maknanya kalau ada orang silap sikit ke apa semua, kita okeylah. Hati kita tenang. Ni tak salah sikit mula nak emosi apa semua. Itu tanda iman dia lemah. Iman dia lemah. Nabi SAW juga menyebut ya'lifu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lifu wa la yu'laf. Beramah tamah dan tidak ada kebaikan bagi yang tidak beramah tamah. Dia yang kelima ni apa? Yang kelima, dia rasa stres dan seolah-olah ada beban berat yang menghimpit dia. Seberat aja. Allahu Akbar. Yang keenam, tidak peka atau tidak terpengaruh dengan bacaan Quran. Orang baca Quran, dia rasa okey, dia tak berasa. Bila didatang dengan janji ke ancaman ke perintah ke larangannya, makna hati dia tidak terdetik dan tidak terkesan dengan Quran, maka itu tandanya jiwanya mula lemah dan imannya mula kurang. Ketika membuka Al-Quran, hampir-hampir menutupnya kembali. Jadi kau tak konsisten baca Quran, rasa tak nak je baca Quran, hilang kemanisan baca Quran. Tu tanda dia lemah iman. Berasa baca tu ada berlaku kita. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan kesalahan kita dan Allah menguatkan iman kita. Yang ketujuh, simptom dia juga lalai dari mengingati Allah dan berdoa kepadanya. Yakni lalai dari zikir, lalai dari doa. Sehingga berat ketika berzikir. Dia rasa zikir tu Allah lambatnya nak habis zikir ni. Ketika tangan dia diangkat untuk berdoa, cepat-cepat je dia jatuh. Dia kata tak apa, padan dah tu. Doa sikit tu pun padan dah. Allah Ta'ala dengar dah. Ini adalah sifat dari orang munafik. Di mana Allah Ta'ala kata, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Yang ke-8, simptom yang ke-8. Tidak murka jika kesucian Allah dinistai. Kesucian Allah dinistai. Apa maksud nistai? Dicabuli. Allah ni maha suci. Tiba-tiba ada orang datang buat amalan syirik. Dia tak benci, dia tak rasa marah. Pelik juga. Ada orang ni kan, bila dia tengok orang buat benda syirik, dia tak rasa salah. Malah dia tak rasa cemburu. Ada seorang kata, kita boleh minta dengan Tok Wali. Dia tak rasa marah. Sedang itu termasuk dari kemurnian tauhid kepada Allah. Ada orang ajar dia bergantung dengan bintang-bintang zodiak. Fatwa kata tak boleh. Dia tak rasa marah. Bila orang cabar sesuatu yang menjadi milik Allah. Ini kerana api cemburu dalam hatinya telah padam. Sehingga tubuhnya tidak mampu melakukan pengingkaran. Tidak pula beramar ma'ruf nahi mungkar. Seumur-umur tidak pernah melakukan pembelaan terhadap Allah. Bila Allah dicela, bila Allah dihina, bila Allah dinista, dia tidak marah. Kena ingat bahawa hati yang begini, hati yang disebut oleh Nabi SAW, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasiri 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Fitnah itu dibentangkan kepada kalbu seperti keset. Keset ni apa? Lembaran kal hasir ni kalau tika lah, kalau kita tika. Selembar demi selembar, maknanya dia terjalin satu demi satu. Bagian mana pun dari kalbu yang menyerapnya akan menjadi titik hitam. Akan menjadi titik hitam.
Sehingga dia tidak kenal lagi apa yang ma'ruf dan apa yang mungkar. Yang demikian itu kerana telah luntur darinya cinta kebaikan dan benci kemungkaran. Hal itu yang menguasainya sehingga tidak ada yang mendorongnya untuk mengajak berbuat baik maupun mencegah mungkar. Allahu Akbar. Baik. Jadi dia tak murka bila hak Allah dicabuli. Yang ke-9. Jadi kalau dia tu tak berasa malu bila orang buat benda syirik, kena cek balik tu. Dia bukan iman dia mantap tu. Sebaliknya iman dia makin lemah. Ni. Ada orang ni macam-macam bab ilmu ketuhanan ni. Dia kata padahal dalam hakikat sebenarnya dia sedang mencabul ataupun sebut mencabul payah juga. Tapi nak sebutnya dia telah melampaui batas sehingga dia masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan menjadi hak dia. Yang ke-9, senang mempamerkan diri. Ni antara lemahnya iman. Senang berkuasa dan memimpin tanpa mempedulikan tanggungjawab dan bahayanya. Dia suka tunjukkan diri sehingga orang antik dia jadi pemimpin. Tanggungjawab dan bahaya dia tak fikir. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, innakum satahrusuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Kalian akan tamak kepada kekuasaan pada hari kiamat akan menjadi penyesalan, nikmat permulaannya dan malapetaka pada akhirnya. Ini kerana pada mula-mulanya beroleh kehormatan, harta dan kenikmatan. Tapi pada akhirnya kerana terdapat pembunuhan, pelengseran dan kepayahan pada hari kiamat. Jadi orang sibuk berebut kuasa tu nak jadi pemimpin tanpa berfikir tentang tanggungjawab tu sebenarnya tanda lemahnya iman. Iman, kuasa ni nak belaka. Yang kedua, muncul di majlis-majlis dan memonopoli pembicaraan. Itu sedang yang lain wajib mendengarnya. Dia suka cakap depan. Dan dia memonopoli, semua orang kena dengar dia belaka. Dan Nabi SAW mengingatkan mimbar-mimbar ini sebagai tempat-tempat penyembelihan. Ittaqu hadhil madhabih, yakni al-maharib. Jauhilah tempat-tempat penyembelihan, yakni mimbar-mimbar. Kadang-kadang atas mimbar ni sedap nak kata apa, orang tak boleh nak jawab. Dia pun dia cakap sedap apa, dia menggunakan kesempatan tersebut untuk melampiaskan amarah dia, hawa nafsu dia seumpama dengannya. Itu tanda lemahnya iman. Bila kita tengok tokoh tempat ni ada doa. Bila kita tengok tokoh, bila kita tengok minta berlindung daripada syaitan lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta berlindung dengan Allah daripada keburukan. Dan kita juga ada doa minta berlindung daripada syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Berlindung dengan Allah dari syirik yang kita tak tahu dan istighfar pada perkara yang kita tidak tahu. Okey? Dan sampai ke satu tahap dia suka orang beri penghormatan kepada dia. Penghormatannya gila-gila lah. Jadi penghormatan siapa pekat kata ada orang tu dia tak apa. Anak murid pergi salam dengan dia tu, apa panggil? Macam jalan itik sama. Pasal apa? Nak sungguh nampak dia ni mulia. Jangan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak kira lah siapa pun, jangan kita ni
suka diberi penghormatan yang melampau. Kalau orang mari tegur kita, bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau orang bagi salam kepada kita, datang salam, cium tangan, okeylah. Tapi jangan sampai peringkat kita rasa seronok kalau tiba-tiba orang datang tu merendah diri kepada kita sampai jalan peluk tunduk, sampai takut. Jangan. Nabi SAW tidak begitu. Di dalam hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, man sarrahu an yamthula lahu al-ibadu qiyaman falyatabawwa baitan min finnar. Siapa yang senang dihormati dengan cara hamba-hamba Allah berdiri menyambutnya, maka dia telah menempatkan tempat duduknya di neraka. Allahu akbar. Okay? Oleh kerana itu ketika Muawiyah mendatangi Ibnu Zubair dan Ibnu Amir, Ibnu Amir berdiri sedangkan Ibnu Zubair tetap duduk. Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir, duduklah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yumthala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang senang dihormati dengan cara hamba-hamba Allah berdiri menyambutnya, maka dia telah menempatkan tempat duduknya di neraka. Okay? Jenis orang seperti ini akan marah jika sunnah Nabi ini diterapkan. Jika masuk satu majlis, dia tidak redha kecuali ada salah seorang yang berdiri menyambutnya dan mendudukkannya. Meskipun dia tahu Nabi SAW melarang hal itu dalam sabdanya. Okey, yang ke-10 simptom dia. Jadi kedekut. Kedekut ni tanda lemahnya iman juga. Tiba-tiba jadi kedekut. Serakah, tamak, kemudian kedekut. Hak orang dia nak, hak dia tak nak bagi. Itu tanda lemahnya iman. Okey? Itu tanda lemahnya iman. Kerana la yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Riwayat al-Imam an-Nasa'i, tidak akan berkumpul keserakahan dan keimanan dalam hati seorang hamba sama sekali. Okey. Tamak dan juga syuh ni sebenarnya bakhil. Bukhl, bakhil, syuh ni kikir. Tidak berkumpul penyakit kikir dan iman dalam hati seorang hamba. Okey. Serakah disebut. Iyyakum wasyuh fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuh amarahum bil bukhl fabakhalu wa amarahum bil qati'ah faqata'u wa amarahum bil fujur fafajaru. Jauhilah kamu keserakahan. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian kerana serakah. Ketika serakah memerintahkan mereka untuk bakhil, jadi dia berbuat bakhil. Ketika memerintah untuk memutuskan persaudaraan, mereka putus persaudaraan. Ketika memerintah mereka untuk berbuat kekejian, dia pun buat berlaku. Kebakhilan pada pemilik iman yang lemah membuatnya hampir-hampir tidak mengeluarkan sedikit pun untuk Allah, sekalipun ada yang meminta sedekah dan menyaksikan sendiri keperluan saudaranya muslim yang terkena musibah. Siapa dia tengok orang susah pun dia tak rasa nak bagi. Itu tanda iman dia lemah. Imannya lemah. Yang ke-11, mengatakan apa yang tidak dilakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bila dia banyak cakap buat tak ada, atau buat tidak seperti mana dia cakap, maka itu tanda juga lemahnya iman. Okay. Yang ke-12, banyak tanda dia ni. Gembira apabila saudaranya gagal, terkena musibah. Bila dia tengok saudara dia ni gagal, seronok dia. Dia senyum. Padan muka dia. Dia kata gitu. Ini adalah tanda orang tu lemahnya iman. Orang Islam tu,
Bila kita tengok orang Islam dianiaya, lemah, rugi, terkena musibah, patutnya kita doakan kepada dia, bukan kita gembira. Yang ke-13, hanya melihat satu perkara dari sisi apakah mengandungi dosa ataupun tidak. Tidak melihat lagi apakah hal itu termasuk perkara makruh ataupun tidak. Dia kira buat dosa. Ni benda ni dosa ke tidak? Kalau tak dosa, bantai je lah. Walaupun sebenarnya perkara tersebut termasuk makruh. Ada orang dia belajar benda haram, dia belajar benda sunat untuk ditinggalkan. Benda ni wajib ke sunat? Sunat je, tak apa tak buat. Dan ni haram ke makruh? Makruh tak apa, buat pun tak dosa. Jadi kalau begitulah sifatnya, itu tanda lemahnya iman. Kerana dia hanya melihat benda mana buat dosa. Dia tak fikir dah benda mana yang bila buat termasuk dapat pahala, atau bila tinggal termasuk daripada perkara yang disukai oleh Allah. Yang tinggal tu jadi, kalau makruh ditinggalkan, Allah suka. Okey? Sebahagian orang jika hendak mengerjakan satu amalan tidak bertanya mana amalan-amalan yang baik, akan tetapi ditanya apakah perbuatan itu dosa ataupun tidak, haram atau cuma makruh. Syubhat ni. Okey. Baik. Kita sip sikit. Panjang ni. Yang ke-14, meremehkan kebaikan dan tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan kecil. Dia anggap benda-benda kecil-kecil ni tak payahlah kalau buat baik sikit-sikit. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tafrugha min dalwika fi ina'il mustaqi walau an takallama akhaka wa wajhaka ilaihi mumbasita. Rawahul Ahmad. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun sekadar mengosongkan isi embermu untuk orang yang memerlukan air, dan sekalipun berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Banyak lagi ni, okey. Beberapa inti kita baca dia tajuk dia, tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin, tidak bersimpati dengan doa, sedekah maupun bantuan yang lain. Bila tengok orang berkena bencana, dia tidak peduli. Yang ke-16, memutuskan tali silaturrahim. Ini tanda lemahnya iman. Memutuskan tali silaturrahim. Dia rasa tak apa. Yang ke-17, tidak memiliki rasa tanggungjawab untuk mengamalkan agama ini. Tak apalah. Islam, walaupun Islam kena tindak, kau Islam kena apa, dia tak rasa itu tanggungjawab dia. Dia tak tahu zaman sahabat dulu, mereka ni berusaha sedaya upaya untuk menyebarkan Islam, sehingga dengan usaha mereka sampai kepada kita hari ni. Tapi bila sampai kat dia, dia tak rasa pun. Dia tak rasa keperluan dia untuk menjaga agama Islam. Tak apalah orang lain tolong jaga dah pada dia. Dia tak jaga pun tak apa, orang lain tolong jaga. Tak bolehlah macam tu. Setiap orang Islam mesti sayang kepada agama dia. Okey? Jangan pula kita kata sayang kepada agama Islam, tak gigi tolong agama selain daripada Islam. Yang tu tak boleh. Itu lemahnya iman. Kita sampai peringkat kita tak bantu agama Islam. Islam lemah, kita anggap itu tanggungjawab orang lain, tanggungjawab ustaz-ustaz, aku bukan ustaz tak apa. Jangan kata gitu. Ikan yang ke-18, dia tiba-tiba bila datang musibah, terjadi masalah, dia rasa takut dan cemas. Pasal apa? Kurang pergantungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-19, banyak berdebat. Menunjukkan diri, lagi keras hati. Ini tanda-tanda hati tu keras, simptom-simptom dia. Okay?
Yang ke-20, cinta dunia, sangat bernafsu dan berhasrat terhadapnya. Makin dia nak ke dunia, makin lemahlah iman dia. Agama dia pun tercala, dia tak kisah apa. Yang penting dia dapat duit, dapat harta, dapat kemewahan, dapat macam-macam. So, iman dia kurang. Okey? Yang ke-21, mengambil ucapan seseorang dan retorika naluriyah akal semata dengan mengesampingkan sisi imaniyah. Ni mengambil ucapan seseorang dan retorika naluriyah ni maknanya apa? Dia kalau dengar orang cakap sedap, dia ikut orang sedap. Walaupun orang tu tak ada dalil Quran ke, tak ada dalil sunnah ke, tak ada perkataan salaf ke. Ustaz ni, hebat ustaz ni. Dia cakap sedap, follower dia ribu-ribu. Walaupun dia tu ngajar benda khurafat karut. Kita tolak tepi dah. Quran kata, hadis kata, kita tolak tepi. Kalau ustaz tu kata, kita kata inilah yang paling betul. Tu tanda lemahnya iman. Sebab iman dia kena kembali kepada Quran dan sunnah. Okey. Yang ke-22, memanjakan diri yang berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kenderaan. Bermewah-mewah, berlebih-lebih tu tanda kurangnya iman. Lemah juga iman. Okey. Habis kita bab tu, lemahnya iman. Tu baru simptom, tuan-tuan. Baru simptom kepada lemahnya iman. Apa pula penyebab dia? Penyebab kepada lemahnya iman. Lemah iman memiliki banyak sebab. Ada yang bertalian dengan gejalanya seperti terjerumus dalam maksiat dan sibuk dengan dunia. Ada yang ada kaitan dengan simptom dia sendiri tadi. Okay? Berikut ini sebab-sebab lain. Tambahan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, sebab iman ni lemah ialah dia menjauh diri dari suasana iman dalam waktu yang lama. Dia jauh daripada suasana iman ni. Okay? Suasana iman yang ada di dalam kalbu dia. Contohnya, seorang yang menjauh dari saudara seiman dalam waktu lama kerana musafir, penugasan dan hal lain akan kehilangan suasana imaniyah yang didapatinya ketika bersama saudara-saudaranya. Dia jauh daripada, kalau dulu kalau kawan semayang sekali, baca Quran sekali, zikir sekali, bersama tu ada suasana iman, tiba-tiba dia keluar daripada suasana tersebut dan agak lama menjauh daripada keadaan tersebut. Lama-lama hati dia makin keras dan iman dia makin lemah. Okey. Kerana Al-Hasanul Basri berkata, yang ni kena highlight ni. Hasan Al-Basri kata apa ni? Okey. Kata Al-Hasanul Basri, saudara-saudara seiman bagi kami lebih berharga daripada keluarga. Kerana keluarga mengingatkan kami tentang dunia, sedangkan saudara-saudara seiman mengingatkan kami tentang akhirat. Keterpisahan itu terus-menerus berlangsung, akan meninggalkan perasaan terbalik setelah beberapa lama, merubahnya menjadi ketidaksukaan terhadap suasana iman. Makin lama hati pun makin keras. Yang kedua, menjauh dari teladan yang soleh. Sebab iman juga lemah, sebab apa? Dia menjauh dari teladan yang soleh. Tak jumpa dengan alim ulama yang benar. Tak jumpa dengan majlis-majlis ilmu yang benar. Kena tengok dalam apa, kena boldkan ulama orang soleh yang benar. Kalau jumpa orang soleh yang palsu, makin lama makin jauh iman dia. Kena hati-hati. Sebab kita nak tahu orang soleh yang ori ni,
lagi payah daripada kita nak tahu orang panggil emas yang ori ataupun barang-barang benda yang original. Kasut, sneakers, jam, baju kan ada ori, ada ciplak lah ni kan. Waktu kita kena tanya orang-orang jual bandar, dia tahu. Dia kata demo tak kena barang boh. Sebenarnya nak cari hal lebih payah ori dia ialah panggil orang soleh yang ori. Ulama yang ori. Ulama yang ori ni ialah yang kembali kepada Quran dan Sunnah, yang mana sama perkataannya dengan amalannya, yang mana dia tidak mementingkan dirinya, melainkan dia mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang datang mengajak kepada selain Allah dengan amalan-amalan khurafat, dengan amalan-amalan syirik, dengan apa perkara-perkara yang menjauhkan manusia daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah pewaris Nabi. Sebaliknya dia malah menjauhkan orang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau kita duduk dengan orang macam tu, lama kelamaan hati jadi keras. Kerana itu kita kena cari orang-orang yang berkarakter yang sebenar. Orang-orang yang salih secara benar, kembali kepada sifat-sifat alim ulama dan juga ahli ibadat sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jangan kerana pemakaian dia, kita tengok dia ni pakai pakaian ulama, lah ni pakaian boleh beli, serban boleh pakai, tasbih pun ada, tak ada masalah. Banyak perkara. Jadi kita kena hati-hati dalam bab tu. Yang ketiga, sebab apa hati jadi keras? Menjauhi dari menuntut ilmu syariat dan tersambung dengan kitab salafus salih maupun kitab imaniyah yang menghidupkan hati. Jauh daripada ilmu syariat, jauh dari tersambung dengan kitab salafus salih, dan jauh daripada kitab iman yang menghidupkan hati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita ni. Kadang-kadang kita baca dah juga. Ada juga hati ke? Maknanya adalah tu sebab-sebab lain, keterkaitan dengan yang lain. Mungkin kita tengok kita dah clear bab ni, ada bab lain pula yang kita tak clear. Semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita lah. Yang keempat, keberadaan seorang Muslim di tengah inggar-bingar kemaksiatan. Si fulan berbangga dengan maksiat, si fulan dengan muzik, si fulan dengan asap rokok, si fulan dengan majalah lucahnya, si fulan dengan lisannya mencela, mengumpat, si fulan macam-macam lah cerita dia. Maka si Muslim ni duduk di tengah-tengah tu, dia berkawan dengan semua sekali. Dia tak cerita tentang dia hanya duduk, dia nak jaga diri dia. Di tengah-tengah orang keliling kelalang dia tu adalah orang yang tidak menjaga iman. Lama kelamaan hati dia juga boleh terkesan. Yang kelima, larut dalam urusan dunia. Larut dalam urusan dunia. Dia ni kalau duduk sibuk je dengan urusan dunia. Nabi kata ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celakalah hamba dinar dan hamba dirham. Celakalah hamba dinar dan hamba dirham. Sedang Nabi SAW kata, innama yakfi ahadukum ma kana fid dunya mithlu zadir rakib. Cukuplah bagi kalian dari perkara dunia seperti bekalnya orang yang berkenderaan. Yakni cukup sekadar sampai ke tujuan. Sampai kita nak mati cukup lah. Ni kadang-kadang 7 keturunan tak habis duit dia. Nak buat gapo duit banyak-banyak gitu. Tapi nak belaka rayaknya. Duit ni infak lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab yang keenam, sibuk dengan harta, isteri dan anak. Sibuk dengan harta dia, sibuk dengan isteri, sibuk dengan anak, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga antara penyebab kepada lemahnya iman. Penyebab lemahnya iman. Satu-satu kalau kita nak baca ni banyak cerita dia. Tapi nak sebut
Fitnah harta, Nabi kata, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Lepas tu kita tengok lah ni, ujian umat ni, Allahu Akbar, banyak harta. Di zaman kita ni banyak sangat harta, mudah nak dapat harta ni, banyak. Zaman orang dulu nak dapat harta ni payah. Zaman kita ni, Allahu Akbar, Allah bagi mudah sungguh, sehingga kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Itu indikator. Kena hati-hatilah. Kadang-kadang Allah uji umat ni dengan senang. Suami bila dah senang tak ingat isteri. Isteri bila dah senang tak ingat suami. Anak bila dah senang tak ingat ayah. Sedang kita ni, kita jangan istighna. Istighna ni kita rasa tak apa, aku boleh, tak cara orang lain pun tak apa dah. Seolah-olah kita tak perlu dah kepada bantuan orang lain dan tak perlu kepada bantuan Allah. Jangan sampai ke tahap istighna daripada Allah dan istighna daripada orang-orang soleh. Bagi contoh, zaman dulu isteri mungkin tak kerja. Bila dia tak kerja, apa jua yang masuk dalam rumah dia adalah datang daripada suami dia. Jadi dia pun tunggu suami dia balik. Bila tunggu suami dia balik, dia jaga suami dia, dia begini. Sampai satu tahap Allah Ta'ala angkat bagi mudah, isteri-isteri ni dah ada harta sendiri. Dia bekerja, malah kadang-kadang sampai ke satu tahap gaji dia lebih banyak daripada suami dia. Bila dah sampai tahap tu, dia pun pandang lekeh kepada suami dia. Dia tak jaga suami dia, dia tak hormat suami dia. Pasal apa? Fitnah harta. Dia rasa, aku ni kalau tak ada suami pun tak apa, beres dah hidup aku ni, tak ada suami. Istighna, bahaya lagu tu. Hati dia mula menjadi, iman dia menjadi lemah. Seorang anak, dulu dia berhajat kepada ibu bapa dia. Dia jaga, dia layan, dia buat baik kepada ayah dia. Sampai satu tahap Allah bagi rezeki kepada dia, dia kaya. Dia rasa dia tak perlu kepada ayah ibu dia. Padahal dia masih lagi perlu kepada ayah dan ibu dia. Kenapa? Kerana redha Allah bersama dengan redha kedua ibu bapa dia. Tapi dia rasa tak apalah, aku tak cara pun. Sebab apa? Sebab aku dah ada harta banyak. Jadi isunya ialah fitnah harta ni menyebabkan manusia dia jauh daripada Allah. Dia jauh daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dia tak nampak dah. Ni, maksud keredaan yang sebenar, maksud kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Cita-cita terhadap harta lebih sangat merosak agama daripada serigala yang menguasai kawanan domba, yakni kambing. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang bermaksud, tidaklah 2 ekor serigala lapar masuk ke kawanan domba lebih merosak daripada cita-cita seseorang kepada harta dan tahta terhadap agamanya. Maknanya, 2 ekor serigala lapar masuk dalam satu kawanan kambing. Bila dia masuk, dia makan kambing, dia tekam situ, habis mati kambing. 2 ekor kambing masuk, 2 ekor serigala masuk dalam landang kambing. Tidaklah lebih kerosakannya berbanding 2 perkara yang masuk dalam hati seorang merosakkan agama dia. Apa dia? Cita-cita terhadap harta dan juga tahta. Bila masuk dalam diri seseorang, dia merosakkan agama lebih teruk daripada serigala merosakkan kambing tadi. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Ketujuh, panjang angan-angan. Ni sebab penyakit juga ni. Penyakit, panjang angan-angan ni penyakit. Panjang angan-angan ni penyakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
Jadi angan-angan tu panjang sehingga lupa nak mempersiapkan diri dengan hari akhirat ni. Dalam asar lain disebut dari Ali radhiyallahu anhu ada 4 penderitaan. Yang pertama, pandangan yang kaku. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga, panjang angan-angan. Dan yang keempat, tamak terhadap dunia. Ini adalah asar dari Ali radhiyallahu anhu. Panjang angan-angan membuat malas untuk berbuat ketaatan. Menjadi penunda, menangguh-nangguh buat amal. Gila dunia, lupa akhirat serta hati yang mengeras. Kerana kelembutan hati dan kebersihannya terjadi dengan mengingati kematian, alam kubur, pahala, dosa dan keadaan hari kiamat. Allah Ta'ala kata, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Allahu Akbar. Yang ke-8 yang menyebabkan sebab lemahnya iman dan kerasnya hati ialah berlebihan dalam makan, tidur, bergadang, jaga malam ni. Dan berbicara dan bercampur dengan manusia. Tidur banyak pun tak boleh lebih. Nak makan banyak pun lebih, tak boleh juga. Berbicara banyak pun tak boleh. Pasal apa? Melemahkan hati. Melemahkan hati. Penyebab lemah iman banyak tidak dapat dibatasi, akan tetapi mungkin mengambil petunjuk dari apa yang telah disebutkan, apa-apa saja yang belum disebutkan. Orang yang berakal dapat menemukan sendiri. Kita minta kepada Allah agar membersihkan hati kita dan melindunginya dari keburukan jiwa kita. Yang ketiga adalah rawatan. Rawatan ni macam mana pula? Tapi rawatan ni rasanya kena sambung dululah. Kira mukaddimah kita ni panjang juga jadi. Dan sebelum kita baca kitab 77 cabang iman, kita nak tengok dulu fenomena lemahnya iman dan terapi dia ni macam mana. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Kita kena tangguh dulu. InsyaAllah ada rezeki kita panjangkan artikel ni sedikit. Sekali lagi mungkin kita ambil terapi atau rawatan bagaimana nak merawat iman yang lemah ni, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua dan mengampunkan dosa dan kesalahan kita dan meningkatkan keimanan kita, menambah kekuatan kita dalam beribadah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berhenti setakat itu dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.